Baik, konsep jaringan keselamatan sosial ini sebenarnya sudah wujud sejak penubuhan negara ini dan perlindungan sosial ini hadir dalam pelbagai bentuk sama ada dari segi insurans, kebajikan sosial dan juga perlindungan hari tua. Tetapi pandemik COVID-19 ini telah mengakibatkan kebejatan ekonomi dan ini secara tidak langsung memerlukan kita untuk melihat kembali kepada social safety nets ini. Dan untuk bercakap mengenai perkara itu sudah bersedia melalui Skype adalah Dr. KR Saleh. Beliau ialah pengerusi usahawan profesional Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, kita melihat keperluan untuk memperkenalkan social safety nets yang lebih komprehensif, kondusif dan juga inklusif, terutamanya dalam keadaan PKP akibat COVID-19 ini. Ya, kalau kita lihat selepas sahaja kerajaan mengenakan PKP bersyarat, kita dapati berdasarkan daripada apa yang berlaku sepanjang tempoh PKP sebelum ini, kita telah dimaklumkan bahawa seramai 520,000 orang telah kehilangan pekerjaan. Dan dalam masa yang sama, pertambahan kes-kes domestik yang bermasalah yang seperti mana 52% daripada keluarga telah menghubungi talian kasih untuk memohon bantuan dan sebagainya. Jadi itu membuktikan bahawa dalam keadaan sekarang masyarakat kita sepanjang tempoh PKP telah menerima kesan ataupun impaknya daripada segi ketidakupayaan mereka dalam menjalani kehidupan seharian bagi memenuhi keperluan asas. Kerana kita tahu apabila kita bercakap tentang jaringan keselamatan sosial, ianya adalah berkaitan dengan penyaluran pelbagai bentuk bantuan kepada golongan-golongan tertentu untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Jadi antara bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan seperti yang disebut di dalam prihatin adalah dalam bentuk pemberian bantuan prihatin nasional, BSH dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, apabila kita meninjau kepada struktur masyarakat secara lebih inklusif, kita mendapati bahawa dari segi golongan B40, saya nampak mereka terjamin, ya, mereka terjagalah daripada segi jaringan keselamatan sosial. Kerana ada dua bentuk bantuan yang telah diterima oleh mereka. Pertamanya daripada kerajaan sendiri, sama ada dalam bantuan PPN dan sebagainya. Yang keduanya daripada institusi NGO ataupun badan-badan agama seperti penyaluran zakat, bantuan makanan dan sebagainya. Tetapi yang saya lebih prihatinkan sekarang ini ialah golongan M40. Mereka yang berisiko kerana menghadapi masalah pengangguran, masalah pembuangan pekerjaan dan juga golongan yang self-employed ataupun berniaga sendiri yang tidak mempunyai support daripada ataupun sokongan daripada majikan. Jadi ini bermakna golongan-golongan ini lebih vulnerable ataupun lebih berisiko untuk menghadapi kesukaran dan bebanan hidup. Apa yang saya nampak, ya, kebanyakan daripada negara-negara lain, mereka memperkenalkan beberapa konsep seperti bail-out society. Maksudnya mereka menyediakan wang tunai kepada golongan ini ataupun perkhidmatan kepada golongan ini. Tetapi kita kena tengok juga daripada segi kemampuan fiskal dan juga kapasiti kita. Doktor, kalau kita lihat golongan B40 ini bantuan sering terarah kepada mereka, malah gelandangan juga baru-baru ini diumumkan telah pun diberikan latihan khusus untuk diberikan mereka bekerja dengan gaji permulaan RM1,400 seperti diumumkan Menteri Wilayah Persekutuan. Tetapi apabila bercakap mengenai social safety net ini, bukan bantuan tapi tindakan atau perkara bagaimanakah yang harus kita berikan kepada golongan M40 ini, kerana mereka juga merupakan penyumbang terbesar cukai dan juga yang seperti yang disebutkan oleh doktor tadi, vulnerable ketika PKP ini, pasca PKP ini. Ya, itu sebabnya saya merasakan bahawa adalah penting untuk kita menilai kembali tax returns yang telah mereka berikan ataupun yang telah mereka salurkan kepada kerajaan sebelum ini. Kerana mereka, seperti mana yang Encik Hakim kata tadi, mereka adalah penyumbang utama kepada pendapatan kerajaan sebelum ini. Tetapi mungkin pada masa sekarang ini kita perlu melihat kembali sama ada perlu diperkenalkan tax credit
kepada mereka semula. Sekurangnya mereka mempunyai wang tunai untuk membolehkan mereka menjalani kehidupan seharian. Kan kita bayangkan 520,000 orang yang menganggur ini, bagaimana mereka hendak mencari peluang pekerjaan yang baru. Dan sudah tentu ia mengambil masa untuk mereka mendapat tempat di syarikat-syarikat dan sebagainya. Jadi dalam tempoh itu apa akan terjadi? Jadi sebab itulah kenapa social safety net mesti mengambil kira daripada segi yang pertamanya wang tunai, yang kedua perkhidmatan. Alhamdulillah kebanyakan hospital kita menyediakan perkhidmatan kepada semua pihak dengan mengenakan charge yang murah. Dan yang ketiganya ialah kita kena lihat daripada segi, okey, katalah kalau sekiranya mereka tidak berpeluang untuk bekerja kerana kemungkinan tawaran pekerjaan dalam pasaran agak sedikit pada masa ini kerana industri masih lagi bergolak, tidak tahu lagi ke mana arah dan hala tujunya, dan mungkin mereka mahu melaksanakan secara apa yang dipanggil sebagai self-employed ataupun kaedah di mana mereka bekerja sendiri tetapi hendaklah mengambil kira tentang tawaran pinjaman dan sebagainya. Dan dalam hal ini saya nampak kerajaan ada menyediakan beberapa tawaran pinjaman mikro yang memudahkan mereka untuk membuat pilihan. Tetapi apa juga sekalipun ialah kita mesti memberi peluang kepada mereka untuk meneruskan kehidupan tanpa menghadapi satu bebanan dan keadaan yang mana mereka tidak mempunyai sumber untuk memperolehi wang. Ini masalahnya. Kerana kalau mereka tidak mempunyai sumber, setengah-setengah masyarakat atau setengah-setengah individu akan mengambil tindakan lebih drastik termasuk terlibat dalam kes jenayah. Tidak pernah terlibat dalam kes jenayah seperti ini, sekarang terlibat dalam kes jenayah. Sama mencuri, meragut dan sebagainya. Kita tidak mahu itu berlaku dalam keadaan negara kita sekarang ini. Kerana kita boleh lihat, macam contoh, terdapat berapa kes jenayah yang bertambah. Dan dalam masa yang sama, kita ada juga masyarakat yang mempunyai sedikit kemampuan aset. Mereka pergi ke pajak gadai, kita nampak di mana-mana. Pajak gadai menjadi tumpuan. Tetapi walau bagaimanapun itu bukanlah manifestasi yang baik. Kita mesti mempunyai kekuatan jaringan keselamatan sosial dalam negara kita. Baik, terima kasih Dr. KR Saleh, Pengerusi Usahawan dan Profesional Malaysia berkongsi pandangan mengenai keperluan untuk melihat kembali jaringan keselamatan sosial pasca PKP ataupun ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Terima kasih Doktor di atas perkongsian tersebut. Sama-sama, terima kasih.